شيء وهو سميع. اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه سلم عدد معلوماتك ومدادك لما ذكرك ذاكر فعن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. وسخر لي ولنا جميعا كل أحد بحق بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertamanya alhamdulillah wailah kita siasa merasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tidak terkira yang Allah Taala kurniakan kepada kita sentiasa. Janganlah kita memandang dengan adanya wabak ini seolah-olah bencana berlaku, sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Ya, setinggi mana pun ujian yang diberikan kepada kita, tetapi nikmat kurniaannya kepada kita melimpah ruah. Dan antara itu sama-samalah kita melahirkan rasa fakirnya kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa saja merasa bersyukur atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah putus ke atas kita semua. Kerana jelas disebut di dalam Al-Quranul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekira-kira kamu nak mengira, nak menghitung, nak menghisap akan nikmat kurniaannya Allah Subhanahu wa taala, la tuhsuha, pasti kamu tidak mampu. Jadi jelas menunjukkan kepada kita pemberian Allah Subhanahu wa taala sangat melimpah ruah. Maka sedikit ujian daripada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagai kasihnya Allah kepada kita. Justru marilah kita sentiasa berasa kita ini sentiasa memerlukan kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita sambung lagi pengajian kitab sifat 20 kita pada sifat maknawiyah pada muka surat 193 buku saya, ya. Dan mudah-mudahan ya ada yang sama 193 atau barangkali ada cetakan yang terbaru mungkin berbeza satu muka surat ke depan ataupun bagaimana. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala sifat maknawiyah. Selepas membahaskan 7 sifat ma'ani. Sifat ma'ani iaitu qudrah, iradah, ilmun, hayatun, sama', basar, kalam. Maka perbicaraan diteruskan lagi oleh para ulama usuluddin, ulama tauhid, ulama akidah, dengan perbicaraan mengenai sifat maknawiyah. Jadi sifat maknawiyah ini juga 7 seperti mana sifat ma'ani, bahawa sesungguhnya sifat maknawiyah ini
sebagai melazimi, sebagai kesinambungan kepada sifat ma'ani yang telah kita bicarakan sebelum ini. Maka dinyatakan qala, sifat ma'nawiyah ini ialah kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu aliman, kaunuhu hayyan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran, dan kaunuhu mutakalliman. Yang ke-14, kaunuhu qadiran, keadaan Allah Ta'ala yang berperkuasa ataupun mempunyai sifat perkuasa. Maka wajib ke atas setiap mukallaf, kita tinggalkan soalan kerana apa? Masa kita pendek. Maka wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad, wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berperkuasa, atau lebih jelas mempunyai sifat perkuasa. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat perkuasa, maka melazimi akan sifat perkuasanya itu berperkuasa, ataupun mempunyai sifat perkuasa itu. Ya. Ini dikatakan sebagai sifat yang berkesinambungan, perkuasa dan berperkuasa, qudrah wa kaunuhu qadiran. Dan tak dijelaskan lagi mustahil atasnya berkeadaan yang lemah. Dalilnya adalah seperti yang telah dijelaskan dalam perbahasan sifat qudrah. Qala, kata pengarang, kenapa ada malaikat dengan tugasannya? Diberikan kepada kita satu pertanyaan. Jika Allah Ta'ala berkuasa, kenapakah perlu ada lagi malaikat beserta dengan tugasan masing-masing? Maka jawabnya, itu bukanlah menunjukkan kelemahan, tetapi menunjukkan betapa berkuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan apa sahaja dari kalangan ciptaannya itu. Maka di dalam kalangannya bukan sahaja manusia, bahkan malaikat yang sentiasa mereka itu taat dan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menguasai mereka di mana pun. Jadi para malaikat ini dia adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Jadi bila mana Allah ciptakan malaikat, Allah ciptakan makhluk yang asi, yang bermaksiat, seperti mana iblis, maka Allah kurniakan juga manusia. Allah ciptakan juga manusia, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkanlah kepada manusia itu fujuraha, fujur itu seperti mana yang dilakukan oleh makhluk yang bernama iblis, wa taqwaha, dan ketaatan seperti mana makhluk yang bernama malaikat. Tetapi apabila makhluk manusia ini menjadi makhluk yang bertakwa, maka keadaannya lebih lagi daripada malaikat ketinggiannya. Tetapi apabila makhluk yang bernama manusia ini menjadi seperti iblis, amat menakutkan. Kerana sejahat-jahat iblis, dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan, tapi akan mana manusia yang melampau itu sehingga mengaku akan dirinya Tuhan. Tapi semuanya itu segala-galanya dalam ilmu Allah SWT berlaku. Baik, qala yang ke-15, kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala yang berkehendak. Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berkehendak, ataupun dijelaskan mempunyai sifat perkehendak. Dan mustahil atasnya berkeadaan yang tidak berkehendak. Dalilnya seperti yang telah dibahaskan dalam sifat iradah. Seterusnya yang ke-16, kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala yang berpengetahuan. Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berpengetahuan. Kaunuhu qadira, kaunuhu aliman, mempunyai sifat pengetahuan. Dan mustahil atasnya berkeadaan yang jahil,
yakni tidak mengetahui. Dalilnya seperti yang dijelaskan dalam perbahasan sifat ilmun, pengetahuan. Qala yang ke-17, kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala yang berperhidup. Maka wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berperhidup, mempunyai sifat perhidup, dan mustahil atasnya berkeadaan yang mati. Dalilnya adalah seperti perbahasan dalam sifat hayyah, hayah, sifat hayah, perhidup. Qala yang ke-18, kaunuhu sami'an, keadaan Allah Ta'ala yang berpendengar. Maka wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berpendengar, mempunyai sifat pendengar sebagai penjelasan kepada keadaannya yang berpendengar, dan mustahil atasnya berkeadaan yang tuli ataupun dijelaskan dengan peka. Dalilnya, buktinya, sandarannya adalah seperti dalil, bukti dan sandaran pada perbahasan sifat sama. Qala yang ke-19, kaunuhu basiran, keadaan Allah Ta'ala yang berpelihat. Maka wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berpelihat, ataupun dijelaskan mempunyai sifat pelihat, dan mustahil atasnya berkeadaan yang buta. Dalil, bukti, keterangan, asas keterangannya adalah seperti dalil, bukti dan asas keterangan yang dibahaskan di dalam sifat basar. Qala yang ke-20, kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala yang berperkata, mempunyai sifat perkata. Wajib ke atas setiap mukallaf mengetahui dan beriktikad bahawa wajib bagi Allah Ta'ala bersifat dengan keadaannya yang berperkata, dijelaskan lagi dengan mempunyai sifat perkata, dan mustahil atasnya berkeadaan yang bisu. Dalilnya adalah seperti dalil pada membahaskan sifat kalam, perkata. Maka selesailah kita membaca perbahasan 20 sifat yang wajib dan 20 sifat yang mustahil, Qala, maka diteruskan lagi pada pelajaran yang keempat, satu sifat harus bagi Allah Ta'ala. Qala, katanya, sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu, iaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Apa maknanya? Membuat makhluk atau tidak membuatnya. Jadi menciptakan atau tidak mencipta. Jadi setiap ciptaan itu adalah hasil daripada perbuatan ciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksud di sini harus sahaja bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada menjadikan makhluk atau tidak menjadikannya, bukan wajib atasnya, bukan wajib baginya. Jadi itu keadaannya. Siapa kita? Makhluk. Bagaimana kedudukan kita? Harus di sisi Allah Ta'ala untuk menciptakan kita. Maka dijelaskan lagi, qala, seperti harus Allah menjadikan alam semesta ini, menjadikan seseorang itu kaya, menjadikan seseorang itu miskin, menjadikan seseorang itu taat, menjadikan seseorang itu derhaka, dan lain-lain. Harus, semuanya harus. Dalam pada masa yang sama, Allah juga harus tidak menjadikan semua yang telah disebutkan tadi. Maka disebut dalam lain-lain kitab bahawa harus Allah Ta'ala menjadikan makhluk atau tidak menjadikannya pada masa imkan. Yang dimaksudkan masa imkan iaitu bermula selepas berakhirnya azali. Apa dia azali? Iaitu suatu keadaan di mana tiada makhluk ketika itu. Tiada makhluk ketika itu. Yang ada hanya sahaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana yang dijelaskan dalam hadis qudsi, kuntu kanzan makhfiya, aku kanzan makhfiya,
gaiblah, tersembunyi. Tersembunyi makna di kala itu tiadalah makhluk ciptaannya, kerana terkaya Allah Subhanahu wa taala daripada berhajat kepada makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, kuntu kanzan makhfiya, ini namanya hadis qudsi, ya. Fa khalaqtu ibadi fabi arafuni. Tak ada dalam kitab ni, ya. Tapi ada dalam, ya, dalam penjelasan, ya, para ulama. Maka Allah Subhanahu wa taala di azali tidak menciptakan makhluk. Fa khalaqtu ibadi, kuntu kanzan makhfiyan fa khalaqtu ibadi. Maka apabila berakhirnya waktu azali, apabila Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk, jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluk, maka di kala itu berakhirlah waktu azali. Fa khalaqtu ibadi fabi arafuni, maka dengankulah mereka mengenaliku. Ya. Jadi perkataan ini sangat tinggi, ya, perkataan yang mengandungi hikmah, ya. Maka tidak dapat saya jelaskan, ya. Tapi sekira-kira, ya, para ulama, para alim ulama lah yang akan menjelaskan, ya. Masa imkan bermula selepas berakhirnya azali, maka azali ialah hanya Allah Ta'ala sahaja yang ada pada ketika itu, iaitu ketika Allah Ta'ala menjadikan makhluk yang pertama. Wallahu a'lam. Baik. Di manakah dalil yang menunjukkan bagi Allah Subhanahu wa taala satu sifat harus, iaitu menciptakan atau tidak menciptakan makhluk? Maka di dalam suratul Qasas, surah yang ke-28, ya, ayat yang ke-68, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu Allah SWT yakhluq, dia menciptakan, ma yasha, apa sahaja yang dia kehendaki. Kerana Allah SWT pekuasa dan mempunyai sifat pekuasa. Allah SWT pekehendak, maka Allah Ta'ala bersifat dengan sifat pekehendak. Maka Allah Subhanahu wa taala ilmun, pengetahuan, maka Allah SWT berkeadaan pengetahuan. Maka pekuasa, kuasa, kehendak dan ilmunya Allah Subhanahu wa taala, itu yang dikatakan kehendaknya itu semuanya sempurna, yang diciptakannya semua sempurna, ya. Kerana yang diciptakan itu harus, kalau diciptakan yang itu kaya harus, diciptakannya itu miskin harus, diciptakan yang itu sempurna harus, diciptakan makhluk yang ini tidak sempurna harus. Kedudukannya sama, harus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dikatakan menciptakan apa yang dikehendaki, kerana semuanya dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yazlimun nasa syai'a, sesungguhnya sekali-kali tidak pernah Allah SWT itu menzalimi. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Apabila kita berasa kita tidak memerlukan Allah Ta'ala, bila kita tak berasa fakir, tidak berasa fakir, sebenarnya kita meletakkan diri kita dalam keadaan zalim. Sedangkan, ya, Allah Ta'ala memberikan kepada kita limpah kurniaan yang tidak, ya, tidak terkira banyaknya. Jadi apalah sangat, ya, jika mana diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sabar, ya. Apa jalannya, ya, wasta'inu bis-sabri was-salah, ya. Itu adalah lanjutan daripada ayat yang kita bacakan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau Tuhan aku, makhluk ciptaanmu ya Allah, yang sentiasa fakir kepadamu ya Allah. Fi kulli lamhatin wa nafasin, tidak pernah putus kefakiranku kepadamu ya Allah. Maka ke hadratmu jualah ku pohonkan pertolongan. Dengan cara apa? Wasta'inu bis-sabri, dengan jalan sabar mengerjakan ketaatan, dengan jalan sabar menghadapi ujian. Was-salah, salah itu adalah ya, jalan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala.
ya. Cuba bayangkan, ya. Kalau ada orang yang meninggalkan solat yang fardu, kepada siapa dia bergantung harap. Waliyazubillah min zalik. Ya, jadi sebab itu wajib ke atas kita, ya, iltizam menjaga kefarduan solat, tambah lagi dengan solat sunat. Apatah lagi ketika keadaan ini, maka kita zahirkan rayuan kita kepada Allah Subhanahu taala. Kita zahirkan, ya, rasa bersalah kita kepada Allah Subhanahu taala, ya. Kerana kita manusia, kita bersalah, kezaliman kita, zaharal fasadu fil barri wal bahr. Apabila terzahirnya kefasadan, fasad ni makna kerosakan, fil barri wal bahr, ya, maknanya di daratan dan di lautan. Bima kasabat aidin nas, kerana manusia memilih ilham kejahatan. Ya, itu. Ya, maka kita sebagai manusia, ya, walaupun kita tak melakukan, tetapi kita kurang-kurangnya merasa insaf. Kita mohon kepada Allah SWT. Kerana apabila Allah turunkan bala itu menyeluruh, akan kena, tak kira siapa pun kita, ustaz ke kita, pegawai agama ke kita, imam ke kita, kena semua. Jadi sebab itu, maka sama-samalah kita yang berapa kerat ni, yang berjemaah ini, sentiasalah kita berharap, ya, kepada Allah SWT memberikan kesabaran kepada kita, ya, memudahkan untuk kita sentiasa rasa berharap, ya. Kita zahirkan betapa sangat-sangat, ya, kita bergantung sepenuhnya kepadanya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil keterangan, jika wajib bagi Allah Ta'ala untuk menjadikan atau tidak menjadikan makhluk, atau mustahil atas Allah Ta'ala untuk menjadikan atau tidak menjadikan makhluk, tentulah menjadi atau tidak menjadikan makhluk bertukar menjadi wajib atau mustahil. Maknanya, ya, kerja Allah Ta'ala ciptakan, kerja Allah Ta'ala menciptakan makhluk, itu namanya wajib. Atau apabila Allah Ta'ala tak ciptakan makhluk, itu namanya mustahil. Maka kata ulama, perkara ini mustahil. Perkara ini mustahil. Hakikatnya ia hanya harus, bukanlah wajib dan bukan mustahil. Sebagai catatan, wajib ke atas setiap mukallaf meyakini bahawa Allah Subhanahu wa taala harus mencipta yang baik dan yang jahat. Contohnya, Allah boleh menjadikan Zaid sebagai muslim dan menjadikan Amru sebagai kafir. Atau Allah juga boleh untuk menjadikan salah seorang daripada mereka pandai dan seorang lagi tidak pandai. Pemberian pahala kepada orang yang taat adalah anugerah daripada Allah, anugerah daripada Allah. Dan seksa kepada orang yang melakukan maksiat adalah keadilan daripadanya. Biyadihil khair. Nampak? Ya, khair. Maka di sisi Allah Subhanahu wa taala anugerah dan keadilan. Maka Allah memberikan kurniaan yang tidak terkira kepada kita adalah anugerah, Rahman, Rahim Allah Subhanahu wa taala. Adapun tentang siksaan, itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita baiki, ya, sangkaan kita, jauhkanlah buruk sangka kita kepada Allah Taala, tetapi sentiasalah kita, ya, dengan sangkaan kita ini berbaik sangkalah kita kepadanya Allah Subhanahu wa taala, yang dialah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Oleh itu kata musannif, melakukan kebaikan dan yang paling baik as-salah wal aslah terhadap makhluk harus sahaja bagi Allah Ta'ala, bukan wajib. Sekiranya wajib, seperti mana pandangan Mu'tazilah, tentu tak ada terjadi siksaan dunia dan akhirat, dan tentu tidak akan ada taklif. Taklif ini iaitu tanggungan dengan perintah dan larangan Allah SWT. Jadi kita menanggung perintah dan larangan Allah SWT, ya, amru wan nahi, ya, perintah dan larangan daripada Allah SWT. Jadi ini namanya adalah taklif. Takaf lam yafa, taklif. Ya. Sebab itu orang yang menanggung taklif namanya mukallaf.
kita yang menanggungnya, nama kita mukallaf. Dengan syarat kita penuhi syarat-syaratnya. Apa dia? Balik, kita berakal, kita sampai seruan Islam kepada kita, dan sempurna mata dan telinga, mata untuk melihat dan telinga kita untuk mendengar. Atas dasar prinsip inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan harusnya bagi Allah Ta'ala mengutus para rasul. Jadi kalau rasul sendiri harus bagi Allah mengutuskannya, betapa pemurahnya Allah SWT. Betapa pemurahnya Allah SWT. Kerana Allah menciptakan makhluk, yakni harus, Allah tidak mengambil manfaat dan tidak mendatangkan mudarat, kerana semuanya harus di sisinya Allah SWT. Tetapi Mu'tazilah mengatakan sebaliknya, bahawa wajib bagi Allah Ta'ala mengutus para rasul, kerana katanya wajib bagi Allah Ta'ala melakukan kebaikan dan yang paling baik, as-salah wal islah tadi. Itu kata Mu'tazilah, maka tertolak. Seperti mana ditolak oleh Syekhuna Syekh Ibrahim Al-Laqani, yang menolak pandangan Mu'tazilah dalam kitabnya Jauharatut Tauhid dengan katanya, apa katanya? Wa qauluhum inna salaha wajibu alaihi zurun ma alaihi wajibu alam yarau ila mahul atfala wa shibhaha fahadiril mahala. Begitu baca, bacanya ikut ikut bahar, boleh je nak baca wa qauluhum inna salah, tapi cara membacanya begitulah. Wa qauluhum inna salaha wajibu alaihi, maknanya apa? Wa qauluhum, dan pandangan mereka. Siapakah mereka? Mu'tazilah. Inna salaha wajib, sesungguhnya berbuat wajib, berbuat baik wajib bagi Allah. Ini pandangan siapa? Wa qauluhum, pandangan Mu'tazilah. Alaihi zurun ma alaihi wajibun, ma alaihi wajib. Ia dusta. Zur ni maknanya perkataan itu dusta, pandangan itu dusta, pendapat itu tidak benar sama sekali. Ma alaihi wajib, bukanlah ma di sini nafi, tidaklah wajib kata Allah. Alam yarau ila mahul atfala, tidakkah mereka memperhatikan Allah menjadikan kanak-kanak sakit? Wasyibhaha, juga yang seumpama seperti anak yang sakit tadi. Fahaziril mahala, maka berhati-hatilah berkata tentang sesuatu yang mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata-kata tadi menolak pandangan dan pendapat Mu'tazilah. Begitu juga Syekh Dr. Nuh Ali Salman dalam kitabnya Al-Mukhtasar Al-Mufid fi Syarh Jauharatut Tauhid, yang turut menolak pandangan mereka. Mereka itu siapa? Mu'tazilah. Dengan katanya, jika dikatakan wajib ke atas Allah Ta'ala membuat sesuatu yang baik, maka siapakah yang mewajibkan? Siapa yang mewajibkan? Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, Inil hukmu illa lillah, sesungguhnya ketetapan hukum itu milik Allah. Hakikatnya Allah Ta'ala lah yang menghukum. Dia yang mewajibkan dan mengharamkan sesuatu, maka tak ada campur tangan daripada mana-mana pihak. Kerana itu dikatakan tidak seorang pun yang boleh mewajibkannya. Maka jika ada pihak lain yang boleh campur tangan untuk mewajibkan Allah Ta'ala, pastilah itu pandangan untuk menyatakan bahawa, atau menyatakan, mensabitkan lemahnya pada sifat Allah SWT. Dan juga Allah Ta'ala tidak ada sifat memilih yang mutlak baginya. Tidak ada sifat yang mutlak baginya. Maka perkara ini pastilah mustahil atasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selesai kita membahaskan sifat harus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada masa lagi tak? Ada masa lagi. 8.37. Pelajaran yang kelima, qala, katanya ta'alluq. Wallahu ta'ala a'lam. Kita sambung nanti.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ووالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين والحمد لله رب العالمين. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.